Tajuk 6. Seni batik. Batik merupakan salah satu jenis tekstil yang sangat popular di Malaysia dan menjadi antara sumber warisan terindah yang perlu dihargai. Negeri yang menjadi perintis kerah batik ini ialah Kelantan dan Terengganu. Namun batik kini semakin berkembang dan diusahakan oleh ramai pengusaha di seluruh negara. Dahulunya, batik banyak digunakan sebagai kain sarung. Kini, batik menjadi pilihan peminat fashion kerana motif dan warnanya yang eksklusif. Keindahan kerah tradisional ini boleh dilihat dari sudut kreativiti dan kehalusan penghasilan motifnya yang sangat unik. Susunan motif yang dihasilkan memaparkan nilai etika dan estetika yang sangat tinggi. Standard kandungan 6.1 Pemahaman terhadap prinsip seni batik. 6.2 Eksplorasi dan aplikasi proses seni batik bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik. 6.3 Penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam perencanaan tugasan. 6.4 Penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan penggunaan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Persepsi seni, keindahan sesuatu kraft dapat dilihat sama ada daripada bentuk atau susunan motif yang dihasilkan. Penghasilan karya kreatif akan memberi penekanan kepada pemilihan dan olahan bahasa seni visual yang tepat. Standard pembelajaran. Murid dapat 6.1.1 menjelaskan prinsip asas seni batik. 6.1.2 Mencerahkan jenis seni batik. 6.1.3 Mengenal pasti alatan dan bahan seni batik. 6.1.4 Mengkategorikan motif seni batik. 6.1.5 Menerangkan proses seni batik. Prinsip asas seni batik. Batik dihasilkan melalui proses melilin dan mewarna kain putih. Proses pewarnaan lazimnya dibuat secara sapuan atau pencelupan. Terdapat beberapa teknik tertentu yang digunakan untuk menghalang atau resist warna daripada bercampur pada bahagian-bahagian bercorak semasa proses mewarnakan kain. Salah satu teknik mencorak atau melakar pada tekstil adalah dengan menggunakan lilin. Lilin berfungsi sebagai bahan untuk menghalang warna daripada bercampur di antara satu sama lain. Kerah batik juga menggunakan gabungan bahasa seni visual seperti irama dan pergerakan, kepelbagaian, penegasan, harmoni, motif yang seimbang serta pemilihan warna yang menarik. Kesempurnaan seni batik boleh dinilai daripada ketepatan cantuman garisan lilin dan ketelitian dalam sapuan warna. Kepelbagaian warna menghasilkan corak batik pelangi yang menarik. Penggunaan warna yang kontra menimbulkan lagi keindahan batik. Teknik ikatan yang digunakan akan menghasilkan kesan irama dan pergerakan. Penggayaan motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni yang menarik. Penggunaan rupa corak yang seimbang juga menimbulkan keindahan seni batik. Terdapat prinsip penegasan pada bahagian tertentu batik, contohnya penegasan kain sarung terdapat pada bahagian kepala kain. Jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Begitu juga dengan bahagian daun dan batang yang dilukis seakan-akan meliuk serta menjala. Jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik. Kepelbagaian motif dan warna yang digunakan menghasilkan kesan yang menarik. Bahagian-bahagian kain batik. Kepala kain.
Ukuran biasa adalah antara 12 hingga 18 inci, tidak termasuk tepian. Motif yang biasa digunakan ialah pucuk rebung atau bunga pokok. Gigi kain. Pada bahagian kaki kain terdapat motif gigi yang disebut gigi kain. Kaki kain. Bahagian bawah kain sarung. Pengapit kepala kain, termasuk bahagian tepian kain, menggunakan motif yang kecil. Padan kain, motif dan warnanya disesuaikan dengan motif pada bahagian kepala dan pengapit kepala kain. Motif-motif seni batik. Terdapat pelbagai jenis motif batik yang menarik dan mengikut cita rasa pengguna di Malaysia. Motif yang sering digunakan berunsurkan flora, fauna, geometrik dan abstrak. Motif-motif ini disusun secara berdiri, kisi-kisi, berjalur, dam, melintang dan menyerong. Motif flora. Unsur flora yang menjadi motif batik seperti bunga, daun, ranting, putik dan kuntum bunga. Motif-motif ini digunakan secara tunggal, menjalar atau berterabur. Motif flora pada batik sarung disusun secara mendata. Motif pucuk rebung digunakan untuk menghiasi bahagian kepala kain sarung. Contoh-contoh motif seperti pucuk rebung, daun Siti Fatimah, bunga teratai, pohon ara, bunga mawar dan bunga telepuk. Satu, pucuk rebung. 2. Daun Siti Fatimah. 3. Teratai. 4. Pohon ara. 5. Bunga mawar. 6. Bunga telepuk. Motif fauna. Unsur fauna terdiri daripada motif serangga dan haiwan. Contohnya, motif bunga, ayam, kupu-kupu, sayap burung, garuda dan siput. Satu, burung. 2. Ayam. 3. Kupu-kupu. 4. Sayap burung garuda. 5. Siput. Motif geometri. Unsur geometri terhasil daripada bentuk-bentuk geometri yang disusun dengan pelbagai cara untuk menghasilkan variasi motif. Satu, panji. 2. Swastika. 3. Kawung. 4. Jalur. 5. Kelur pinggir awan persegi. Motif abstrak. Unsur abstrak pula menunjukkan pelbagai unsur flora, fauna dan geometri yang digayakan dan diolah menjadi motif abstrak yang menarik. Satu, megamendung. 2. Jaring ikan. 3. Awan. 4. Abur. Motif isen. Motif isen merupakan motif pengisian pada ruang kosong untuk kain batik tradisional. Selalunya motif isen disusun sebagai latar belakang pola corak. Contoh motif isen seperti cecek, geringsing, sirapan, cantel dan sisik melik.
1. Cecek-cecek atau titik-titik. 2. Geringsing atau penutupan. 3. Sirapan atau atap sirapan. 4. Cantel. 5. Sisik melik atau sisik bertitik. Jenis, alat, bahan dan proses seni batik. Batik Pelangi. Batik Pelangi ialah batik yang tertua di negara ini. Batik ini diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu dan Haji Cik Su dari Kelantan. Batik Pelangi merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Salah satu teknik penghasilan corak batik Pelangi adalah menggunakan teknik ikat celup. Teknik ini memerlukan kreativiti semasa mengikat dan mencelup kain ke dalam pewarna. Jenis ikatan yang selalu digunakan ialah simpulan, ikatan, lipatan dan jahitan. Terdapat beberapa jenis pewarna yang boleh digunakan dalam proses ikat celup. Antara pewarna Remazol dan Neptol. Pewarna Neptol tidak perlu melalui proses mematikan warna. Batik Pelangi selalu digunakan untuk membuat baju, tudung dan selempang. Alat dan bahan. Benang, getah, tali, guli, pisau anti, berus, kain kapas, kain sutera, pewarna Remazol, kuning, biru, merah, sodium silikat. Sudut diskusi. Apakah perbezaan antara pewarna Remazol dan Neptol? Tahukah anda, kain putih akan dibasuh terlebih dahulu untuk membuang kanji. Pelembut kain digunakan untuk melembutkan kain. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses mewarnakan kain. Tahukah anda, cara ikatan kain akan menghasilkan corak pelangi. Teknik menjahit menghasilkan kesan teritik. Batu dan guli menghasilkan corak bulatan. Proses penghasilan. 1. Guli dimasukkan ke dalam kain dan diikat dengan tali atau getah mengikut corak yang diingini. 2. Sediakan bahan pewarna Remazol untuk mewarnakan kain. Tips seni. Kain yang telah diikat dilembapkan dahulu untuk memudahkan warna meresap pada kain. Tiga, kain diwarnakan secara celupan atau menggunakan berus pada bahagian yang diikat. 4. Kain diwarnakan dengan beberapa warna untuk mendapatkan corak pelangi. Biarkan kering. 5. Setelah kering, buka ikatan kain. 6. Kemudian, kain direndam di dalam sodium silikat untuk mematikan warna selepas 5 jam. 7. Cuci kain hingga bersih untuk menghilangkan sodium silikat. 8. Keringkan kain di tempat yang teduh.
hasil akhir batik pelangi. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Kain batik berwarna kelabu, corak fauna jadi pilihan. Belajar dari Isnin ke Rabu, Khamis Sabtu teruskan bertahan. Sungguh aku terpesona oleh keindahan malam ini. Bulan dan bintang bersinar cemerlang, kagum siapa melihat.